Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dapat sama-sama dalam majlis ini. Pertama kali saya ucap terima kasih kepada Saudara Abdul Razif sebagai pengurusi majlis pada malam ini. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, malam ni saya sempatlah di surau ni. Lampu ketua cawangan. Ketua cawangan sampai sekali baru ni. Baik, InsyaAllah sedikit perkongsian saja pada malam ini sebagai malam-malam akhir Ramadan, malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Kita malam ni dah masuk malam yang ke 20 lah, kira malam yang 10 terakhir. Jadi kita mula malam ni malam 10 terakhir. Apa yang nak dibuat ni malam 10 yang terakhir, ya. Dia Ramadan, tuan-tuan, ya, buah yang besarnya di akhir. Dia tak macam durian. Di hujung pangkai, di hujung tu yang buah besar, ya. Dia mudah-mudahan insya-Allah pada bermula pada malam ini kita cuba lipat gandakan amalan-amalan kita, ya. Kerja-kerja Islam kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi, ya, kepada kita nilai pahala yang besar. Nak balik kepada hari akhirat, nak bawa pahala, ya. Tuan-tuan puan dalam hati Allah sekalian, Nabi SAW bila sahaja memasuki 10 yang terakhir, kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika masuki 10 terakhir Ramadan, Nabi mengikat kain sarungnya, kain sarung, menghidupkan waktu malamnya dan membangunkan keluarganya. Maksud mengikat kain sarung, tuan-tuan, maknanya tak tidur sama isteri dah ni. Boleh kamu? Ya? Baik, maknanya malam-malam pula akhir ni dihabiskan masanya untuk beribadat pada waktu malam. Tuan-tuan, maknanya malam ni cuba kita tengoklah sejauh mana ibadat kita. Baru pukul 10 lebih, baru pukul 10 lebih kita dah selesai lah. Sembahyang tarawih dah selesai malam ni, sembahyang witir dah selesai. InsyaAllah kita tazkirah sikit ya, sebagai peringatan untuk bersama. Mudah-mudahan kita akan balik untuk meneruskan ibadat kita. Tak payah pergi makan dah, kerang lah. Tutup buku bak kerang, ya. Bak kedai nak pergi makan ke makan di kedai kerang tu, tutup buku yang tu. Ya. Makan lepas raya. Beli kerang banyak-banyak, buat jamuan raya. Tak boleh kan? Kita ni pelik lah, tuan-tuan. Nampak macam mana dah jadi tabiat macam tu, ya. Kita cuba ubah tabiat kita. Maknanya cuba perangai kita pergi kepada perangai yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila kata bulan Ramadan, Nabi ini banyak beribadat. Ya. Dalam doa kita tadi, imam kita tolong baca dah. Kita pun amin dah tadi, derah amin lah. Wa fid dunya zahidin wa fil akhirati raghibin. Kita minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, jadikan kami ni di dunia ni orang yang zuhud, orang yang zuhud dengan dunia dan orang yang mengharapkan kepada akhirat. Kita pun amin derah. Ya, tak baca gitu. Tu kalau Fahmi baca tadi, wa bihurin ainin mutazawwijin, kami nak kahwin dengan bidadari, lagi derah. Fahmi tak baca tu. Ya. Baik. Ni kita mengharapkan di bulan Ramadan ini, kita sebut bahawasanya kita nak jadilah, nak bermula bulan Ramadan ini, dunia ni kita nak zuhud. Nak zuhud dengan dunia. Apa makna zuhud ni? Maknanya tidak membesarkan dunia.
tidak mementingkan dunia, dan kita akan mengutamakan akhirat. Wa fil akhirati raghibin, dan akhirat kami sangat-sangat cinta pada akhirat. Betul ke tak? Betul ke tak tu? Yang kita doa, lepas tu yang kita dok buat. Ya, hari kita tengok balik. Ya, sebab tu tuan-tuan, saya kalau tazkirah mula-mula tu saya akan baca tu je. Baca masuk doa daripada doa yang kita baca. Allahumma ja'alna bil imani kamili sampai habis. Terjemah tu ya. Bagi kita faham betul-betul apa yang kita minta dalam doa selepas daripada kita sembahyang tarawih. Ya, kita minta dengan Allah Ta'ala, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami ini iman yang cukup sempurna. Habislah. Malam ni saya nak sebut ini ya. Wa fid dunya zahidin. Ya Allah, jadikan kami dunia ni orang yang zuhud. Orang zuhud dengan dunia, makna tak pentingkan kepada dunia, bukan tak mau dunia. Ya, dunia ambil lah, gunalah dunia ni. Allah Ta'ala bagikan dunia ini untuk kita guna. Ya, hak halal makanlah, hak halal minumlah, ya, hak halal pakailah, ya. Tapi yang haram jangan sekali, ya. Tapi dalam masa yang sama kita kena ada sifat zuhud dengan dunia, maknanya tidak mementingkan dunia. Ya. Tak pentingkan dunia, maknanya bukan berarti kata kita tinggal semua dunia. Ambil dunia, gunakan dunia, tapi bila-bila masa saja dunia itu kita akan tinggalkan dia. Ya. Bukan tunggu nak mati baru nak tinggal dunia. Allah apa boleh tinggal. Tu maksudnya begitu. Ya, Allah apa boleh tinggal urusan dunia kita ni. Kalau kata nak bandingkan dengan urusan akhirat. Jadi tuan-tuan, sekarang ni kita berdepan dengan cukup-cukup jelas bahawa saja depan kita ni adalah bulan yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita, bulan Ramadan. Dan sekarang pula kita berada di akhir Ramadan. Tak banyak hari dah. Seminggu lebih-lebih lagi habis. Mau tak mau Ramadan akan tinggalkan kita. Ya. Tapi apa yang kita dapat? Sebulan kita bulan Ramadan. Tuan-tuan pun dekat sebulan ni kuliah ni. Ada kuliah Ramadan ni, kuliah tazkirah Ramadan ni sebulan ni. Ya, maknanya nak bawa selepas pada Ramadan, insya-Allah kita akan dapat buahnya. Kita akan dapat hasilnya. Ya, sebulan duk sembahyang tarawih lagi, duk tazkirah lagi tak dapat lagi. Tajuk tajuk tak mau jadi lah. Ya, tapi nak buat macam mana kalau tak jadi. Ya, baik. Ya, tuan-tuan, maknanya di dunia ini, dengan urusan dunia kita kena bersifat zuhud. Ya, sifat zuhud. Bila-bila masa saja kita boleh tinggal dunia kita, urusan dunia kita, demi untuk mencari akhirat. Ya, sekarang ni kita berdepan untuk nak cari akhirat. Dunia pun ada lah. Dunia pun ada. Kita sedang dihampat oleh dunia. Ya, dengan duit ringgitnya, dengan kerjanya, ya, dengan berbagai-bagai benda yang ada di hadapan kita. Ini perlu kepada alawiyat, perlu kepada keutamaan. Ya, sahabat kita tadi pun dah sebut macam-macam tu. Ya, sumbangan demi sumbangan, sumbangan tu, sumbangan ni. Ya, ni tuan-tuan, maknanya itu nak nilai tengok. Maknanya yang ada dengan kita tu dunia. Nabi SAW menyebutkan kepada kita dalam satu hadis, ya, yang maksudnya ada hamba yang berkata, ya, berkatalah seorang anak Adam tu, mali. Dia akan berkata, ini hartaku, ini hartaku. Maka dikatakan oleh baginda, ya, apa yang ada pada harta itu hanya 3 sahaja. Ya, yang ada pada harta ni 3 saja. Yang pertama yang kita makan. Ma'akala fa'abla. Apa yang kita makan dia akan rosak. Makan masuk dalam badan kita, ya. Yang sisa-sisa tu dibuang jadi najis. Yang selebihnya dijadikan masuk dalam saluran kita, jadi tenaganya, jadi macam-macam lah, ya, supaya kita ada kekuatan bertenaganya melalui makanan dan tapi 2-3 jam nak makan pula. Sudah. Yang keduanya, wama la bisa. Apa yang kamu pakai. Tadi kita beli tadi, kita makan. Yang keduanya kita guna dengan harta kita ni untuk kita pakai. Maka itu juga akan hilang, akan rosak. Paling-paling lama setahun. Masuk tahun kedua, hak kuning jadi putih. Ya.
ataupun jadi kelabu. Dia akan lusuk. Ya, sampai masanya. Ya, sampai lama kemudian ya, daripada kubur dalam almari, kubur dalam rak. Lipat dah, tak sangkut dah. Lipat. Ya, pakai lagi. Nah, lama kemudian ya, dia jadi turun ke bawah sikit. Pijak pun tak apa dah. Terpijak pun tak apa dah. Lama lagi tuan-tuan, pijak sampai keluar. Jadi gapu kaki. Ya, jadi gapu kaki. Ya. Mula-mula tu gapu kaki tuan-tuan, kotak basuh lagi, kotak basuh lagi, guna. Lepas tu kotak lipat bumbu dalam plastik dampok. Itu yang kata pakaian. Beli banyak mana, mahal mana pun. Baik. Yang ketiganya kata Nabi, wa ma tasaddaqa fa amda, apa yang kamu sedekah itu yang tu akan kekal dengan kamu. Jadi harta kita itu 3 dia. Ya, hak kita makan, hak kita pakai, hak kita sedekah. Ya, dia akan kekal sama kita, hak kita sedekah. Wa ma baqiya, dan apa yang kita tinggal itu, ya, wa tarakan nafs. Ya, kita akan yang kita tinggal itu dia akan jadi macam mana, akan rosak binasa. Kalau tak rosak pun akan ditinggalkan kepada manusia. Ini tuan-tuan, perempuan yang rahmat Allah sekalian, maknanya itu yang kata dunia. Ya, yang kita kira kata dunia ni bukan bermaksud kita tak perlu simpan, tidak ada simpanan, ada simpanan. Ya, simpanan kita kena ada, ya, tapi bukanlah simpanan itu sehingga kita sayang untuk mengeluarkan, untuk berinfak dan sebagainya. Ya, baik. Kita hari ni tuan-tuan, orang Malaysia hari ni letih puasa letih. Letih pasal apa? Pasal makan. Kita letih pasal makan. Bukan letih pasal tak ada makan, letih pasal makan. Ya, tengoklah di mana-mana apa nama. Di mana-mana kita berjalan di surau, ya. Tambah macam kami lah, ya, maknanya pimpinan kawasan ni, ya, hari-hari dipanggil untuk berbuka puasa. Surau ni panggil untuk buka puasa bersama-sama dengan mereka. Ya, maknanya orang bersedia untuk menjamu makan tu ramai. Tempat kita tak ada masalah. Tentang makan. Ya, sebab tu orang kita ni, dia kadang-kadang letih disebabkan makan. Tak boleh tarawih. Ya, tak boleh tu, tak boleh ni, mengantuk, letih, sembahyang jemaah malam, tak boleh. Pasal apa? Makan lebih. Bukan tak ada makan, pasal makan lebih. Ya, sampai tak boleh jemaah. Tuan-tuan, tanya kita, tanya masing-masing. Ya, maghrib sempat berjemaah ke tak? Ya, lepas maghrib, lepas buka puasa sempat berjemaah ke tak? Ni terpulang, tanya kita masing-masing. Ni ahli jemaah ni. Ya, ahli jemaah. Ya, kita bercakap kepada ahli jemaah kita, kepada ahli orang surau, orang duduk dalam tarbiyah dan sebagainya. Lepas-lepas bayar maghrib macam mana? Ya. Kadang-kadang tuan-tuan, saya dah pergi ni. Ni buka puasa ni. Buka puasa kat masuk surau-surau. Ya. Dia rupa-rupanya orang panggil buka puasa je. Macam tu. Ya. Kami orang panggil buka puasa je, bukan suruh sembahyang pun. Mereka tak kata lah, tapi seolah-olah macam tu. Seolah-olah macam tu. Padahal buka puasa tu di surau. Buka puasa di surau. Ya, lepas buka puasa tu burung pakai start motor balik. Masya Allah. Ya. Lepas tu kalau saya pergi awal, tazkirah dulu. Tazkirah yang tu je. Ya, saya tazkirah lain. Tazkirah yang tu je. Tolong peringat. Kita berada di surau dah. Ya, tak ada alasan apa lagi lah. Alasan apa lagi? Yang macam orang nak pergi buka puasa masjid. Buka puasa masjid, lepas buka puasa belah balik. Pak tak ada pasal sungguh lah. Kita tuan dalam mata Allah sekalian, maknanya kita kena tahulah, ya. Nak balik pun nak balik apa-apa. Balik jemaah di rumah. Jemaah lumayan juga. Ya, ada malam ustaz macam-macam, kami tak boleh ustaz, kami kena jemaah surau kami. Buat surau ni tak boleh. Ni tuan-tuan. Ya, ini masalah kita. Ya. Tak tahu lah tak betul ke nak balik tu, balik jemaah surau tu. Ya. Baik. Itulah kita kena bersungguh-sungguh lah pada Ramadan ini mendidik jiwa kita untuk sungguh-sungguh kita menjadi orang yang bertakwa. Sebab Allah Ta'ala dalam bab puasa ni, Allah Ta'ala sebut dengan khusus.
dengan jelas kenapa Allah Ta'ala memfardukan puasa. La'allakum tattaqun. Ni pun semua penceramah kita dah sebut dah. Puasa tak ada kerja lain, tak ada tujuan lain. Allah Ta'ala suruh kita puasa la'allakum tattaqun, supaya nak jadikan kamu ni orang yang bertakwa. Nah, sebab tu suruh puasa. Latih kita puasa ni, ya. Ajar kita ni maknanya suruh kita lapar. Bila kita lapar ni, ya, saluran makanan kita tersekat, saluran apa ni, bila saluran darah kita pun tak aktif, bila saluran darah kita tak aktif, maka syaitan pun tak aktif. Bila syaitan tak aktif, dia kuranglah sikit untuk membisik-bisikkan kepada kita. Nah, bila dia syaitan tu dia lapar juga. Ada tu. Nah, ini didikan yang Allah Ta'ala bagikan kepada kita sebulan bulan Ramadan supaya kita dekatkan diri dengan Allah. Jadikan diri kita sebagai orang yang bertakwa. Baik. Sebab itulah Allah kita sebut nak wa fil akhirati raghibin, dan juga kami mengharapkan, kami nak jadikan akhirat itu sebagai harapan kami. Kita nak harap kepada akhirat, tapi nak harap kepada akhirat apa yang kita buat? Tak? Apa yang kita buat harap kepada akhirat. Sebut akhirat memang kita nak kepada akhirat, nak pergi akhirat, nak pergi pada syurga. Wa fil jannati dakhilin. Depan lagi dah doa kita, wa fil jannati dakhilin, ya, syurga kami nak masuk. Wa ala sariratil karamati qaidin, kami nak duduk di atas katil-katil yang penuh dengan kemuliaan. Wa bihurin ainin mutazawwijin, kami nak kahwin ya Allah dengan apa, dengan bidadari. Amin derah tu lah. Buat bak kahwin ya. Tak lagak pun derah lagi kahwin dan buat bak kahwin, ya. Baik. Tuan-tuan, kita harap sungguh nak kepada akhirat, tapi tengok pada apa yang kita buat. Nah, apa yang kita buat. Layak atau tidak lagi kita rasakan kita nak masuk kepada syurga Allah Ta'ala. Nah, terasa macam mana? Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i tu, Imam Syafi'i rahimahullah tu, tara Imam Syafi'i ni tak ada lah. Imam Syafi'i ni, ya, makna baca Quran 2 kali khatam sehari. Ya, hari tak puasa sekali sehari. Hari puasa 2 kali sehari. Khatam Quran. Ya, dengan baca tadabburnya macam-macam lah, ya, dengan penuh perhatiannya. Yang tu pun belum lagi kata aku nak masuk syurga, masih lagi ilahi lastul firdausi ahlan, ya, masih lagi merayu pada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku rasa ni diri aku ni belum lagi lah nak layak masuk syurga firdaus, tapi aku tak mahu masuk neraka. Nah, bukan nak masuk neraka, aku tak mahu masuk neraka, ya, tapi masuk syurga ni rasa tak layak lagi. Sebab tuan-tuan, memanglah syurga Allah Ta'ala ni dengan rahmat Allah. Dengan amalan kita memang tak boleh. Tak mampu kita nak masuk syurga Allah dengan nikmat, dengan amalan yang kita buat. Ya, seperti mana dalam kisah, ya, seorang Bani Israel, ya, yang kata beribadat selama 500 tahun. Ibadat sungguh ni seorang abid, ya, Bani Israel 500 tahun beribadat. Umur dia berapa tak tahu lah. Beribadat saja 500 tahun, ya. Kalau kita terfikir dengan kita lah, mana orang zaman tu, mana ada orang 1000 tahun, 1000 lebih, ya. Seperti ekor-ekor yang dahulu lah, orang-orang yang terdahulu ni, ya. Imam apa ni, Nabi Nuh 1000 lebih, ya. 1000 tu masa berdakwah. Takkan lahir-lahir terus berdakwah. Yang kata 950 tahun tu dia berdakwah, ya. Atau belum berdakwah tu lama mana, ya. Ya. Lepas tu pula Luqmanul Hakim umur 1000. Itu ekor-ekor kita. Contoh-contoh yang Allah Ta'ala paparkan dalam Quran, memang mereka umur panjang. Sebab tu kalau sebut orang Bani Israel ni, bukan Bani Israel lah ni, zaman dulu lah kan, maknanya mereka ada di antara mereka yang berumur ratus-ratus tahun. 500 tahun beribadat seorang abid tadi. Bila kata dia mati, Allah Ta'ala cerita kepada Nabi bahawa orang tadi ni, bila kata Allah Ta'ala kata masuklah kamu dalam syurgaku dengan rahmatku, ya Allah, kalau boleh aku nak masuklah syurgamu ni ya Allah dengan amalan aku. Sebab aku rasa dah beribadat selama 500 tahun, bersungguh-sungguh dah aku beribadat. Okey, tak apa, ya, kira wahai malaikat ibadat dia, ya, kira kau banyak sungguh amal ibadat dia.
Tapi bila nak ditimbangkan dengan kurniaan Allah Ta'ala, dengan sebiji mata saja tak cukup rupanya, tak lepas. Ni tuan-tuan, ya, kita tak tahu kan. Duk harap lah tu qadar. Duk harap lah tu qadar ya kita ni. Ya, harap tu lah tu qadar ni. Maknanya kalau tu qadar setiap tahun kita dapat, ya, 83 tahun, 1000 bulan. Tahun ni dapat 1000 bulan, tahun lepas 1000 bulan. Berapa tahun dah kita dapat 1000 bulan. Tapi apa yang kita buat tu? Kalau kita buat sungguh malam Lailatul Qadar tu, daripada pagi, daripada mula maghrib sampai ke subuh, alhamdulillah. Kok lah kita pun sama aja. Malam Lailatul Qadar tu betul-betul malam Lailatul Qadar mari kita duk ngah ticah kerang. Allah. Ya. Pahala dia macam mana? Pahala cicak kerang 1000 bulan. Tuan bagi kot tu pula. Ya. Baik. Tuan dah, ya, sebab tu saya sebut awal-awal tadi, elok kita daripada perkara-perkara yang lara. Kita sebut juga wa anil lawi mu'ridina. Ada baca tadi tu dalam doa kita. Wa anil lawi mu'ridin, ya Allah, kami tak mau benda-benda lara, jauhkanlah kami daripada benda-benda lara. Benda lara ni tuan-tuan bukan haram. Lara ni dia bukan haram, bukan makruh. Lara ni, mana sia-sia, tak ada apa. Dosa pun tak, pahala pun tak, duduk ya. Kalau duduk tu sambil mengata ke orang, boleh hak lain. Kata Kak UMNO je anak, boleh tak? Kak UMNO semua boleh. Kak UMNO tu kan nak kata apa Kak UMNO semua boleh. Ya. Baik tuan-tuan, maknanya kita minta dengan Allah Ta'ala bermacam-macam dalam sembahyang kita, dalam doa kita. Ya, mudah-mudahan kita minta tu biar jadi sungguh. Ya, biar jadi sungguh. Wa anillahu muridin, kita minta dengan Allah Ta'ala daripada benda-benda lara. Ya, benda-benda yang tidak ada faedah, tak boleh mendatangkan hasil kepada kita, tak boleh mendatangkan pahala. Ya, jangan kita jadi orang tu. Tuan-tuan, amal lah. Maknanya kalau katakan di hari-hari, ya, di hari-hari Ramadan ini, eloklah daripada tempat-tempat yang melalaikan kita, ugi masa kita. Lebih baik duduk rumah. Lebih baik duduk rumah lah. Ya, kalau katakan tempat tu boleh merugikan masa kita, pergi bazar Ramadan. Tahu lah tuan-tuan. Ya, ramai juga orang pergi lah. Bazar Ramadan. Nak pergi boleh lah, kerana teringin sangat. Mereka duk kata benda tu sedap, benda sedap, teringin sangat, pergilah. Ya, tapi jangan jadikan ia hari-hari dah, kerja harian kita. Petang nak jumpa dia, pergi bazar Ramadan. Jenuh. Tuan-tuan, maknanya ya, kita kena utamakan kerja-kerja ataupun amalan-amalan kita untuk hari akhirat. Untuk hari akhirat kita. Quran macam mana dah sekarang ni? Hari ni dah masuk malam 20 dah. Habis dah lagi ni. Tanya dah jawab. Saya tanya tuan-tuan tu jawab sendirilah. Habis dah lagi baca Quran sekali. Kalau tak habis agak-agak boleh habis ke tak? Kalau tak habis lagi dah, agak-agak boleh habis dah. Agak boleh habis, insya-Allah, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan. Tu target kita lah. Daripada awal-awal lagi dah target lah. Sekurang-kurangnya sempena bulan Ramadan ni, bulan turun Quran, aku nak baca Quran sekali khatam. Sekurang-kurang itu paling komat. Paling tak ada tu. Ya, sebagai orang yang duduk dalam jamaah, orang yang duduk dalam majlis-majlis ilmu. Makna kurang-kurangnya sekali. Paling kurang. Ya, kalau boleh lipat gandakan. Ya, dengar Quran jangan lengah. Bila kata Ramadan, sebab Nabi disebutkan oleh ulama bahawa Ramadan dengan Al-Quran ini dia umpama seperti sahabat yang saling cinta mencintai. Sebab itulah pelantikan Nabi-Nabi pun macam tu juga. Kalau kita tengok sejarah pelantikan Nabi-Nabi ni, Nabi-Nabi ni kebanyakannya dilantik pada bulan Ramadan. Ya, dan begitu juga kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan daripada langit, semuanya diturunkan pada bulan Ramadan. Nak cerita kata mulianya bulan Ramadan ini. Sebab itu maknanya kita, bila kita tahu dah di segi kemuliaan bulan Ramadan ini, kena ambil sungguh-sungguh. Kena bekerja sungguh-sungguh. Dan bulan Ramadan juga
bulan Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada umat Islam. Bukan setakat kita lawan syaitan, tetapi juga kita lawan musuh-musuh. Dalam sejarah Islam, ya, Nabi mula-mula perang pertama Badar Al-Kubra pada tahun kedua. Ya, kemudian Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah juga berlaku pada bulan Ramadan tahun yang ke-8 Hijrah. Tadi Fathu Badar Al-Kubra 17, Fathu Makkah 18. Nah, 18 Ramadan. Nah, itu tahun yang kedua, itu tahun ke-8 Hijrah. Dua kemenangan yang besar. Nah, itu kemenangan Badar Kubra, kemenangan pertama umat Islam, naikkan maruah umat Islam. Yang keduanya kita tengok dalam Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah, itu merupakan lagilah sinar Islam berkembang di kota Mekah. Sehingga patung-patung yang disembah oleh musyrikin pada ketika itu dipecah-pecahkan, dibuat. Yang digantung di Kaabah dan sebagainya, semua yang dibuat. Dan ketika itulah dijadikan sempadan, ya, tanah haram. Ketika selepas daripada itu, mana orang musyrikin tak boleh masuk dah, orang kafir tak boleh masuk dah kawasan Mekah dan juga kawasan tanah haram. Ini tuan-tuan, maknanya peristiwa ini perlu ada dalam ingatan kita, bahawasanya Allah Ta'ala bagi kemenangan kepada kita. Sebab itu tuan-tuan, ya, jangan heran, jangan takut. Kalau katakan Perdana Menteri isytiharkan kata bubar parlimen baru ni, nak pilihan raya dalam puasa, lagi bagus. Bagus kita macam tu lah, lagi bagus. Kita jangan nak kata, oh nanti kami nak buat kerja macam mana, kami nak sembahyang tarawih, nak kempen macam mana, tak panjat pokok lah, nak ikat bendera. Tidak tuan-tuan. Lagi puasa lagi kuat, patutnya macam tu. Patutnya umat Islam macam tu. Kalau kita bersedia lah. Sedia ke tak lagi ni nak pilihan raya ni? Buat apa dah? Apa yang dah buat? Tuan-tuan, ya? Daripada cawangan-cawangan buat cula tak tuan-tuan ni? Ada dua jadi cawangan-cawangan, tuan-tuan buat cula ke tak? Tak juga. Tak sampai, nak cerita kata tuan-tuan, tak sampai kepada pejabat kita. Ya? Orang kita tak buat kerja. Nak pilihan raya, buat kerja dah. Ni tuan-tuan, ya? Ini realiti saya sebut ni. Mana orang kita tak buat kerja, dengan ceramah boleh. Yang ceramah penuh, tapi bila kita suruh buat cula tak buat. Ya, buat betul legaliti tak buat. Ya, macam mana nak bina pilihan raya? Tuan-tuan, dia pilihan raya dia adalah salji. Dia bergantung pada salji, bukan dengan semangat. Kalau semangat saja, macam lepas-lepas duduk macam tu, ya. Dia kena bekerja lah, dia kena bekerja. Bila kata nak masuk pilihan raya, kita nak menang, ya, kena bekerja. Inilah saya sebut ni, maknanya bulan Ramadan ini, bagaimana umat Islam 313 orang boleh tawan, boleh mengalahkan tentera musyrikin yang 1000 tu. 1 lawan 3 boleh kalah. Kita nak lawan UMNO tuan-tuan hari ni, bukan 1 lawan 3 dah. UMNO tinggal berapa orang dalam ni, betul-betul ni. Hak betul-betul ni, tuan-tuan, tinggal berapa orang dah. Cuba bilang dia orang ni. Ada lagi tak mengelik kau pula. Kalau sebut dia mengelik ke belah tiang kau, belah pokok kau. Macam tu je, hak banyak lah. Ya. Hak betul-betul kau nya tak banyak lah. Kau tu pun tuan kita tak boleh kalahkan mereka. Tak boleh kalah. Kita boleh kalah kalau kita tidak ada perancangan. Kalau kita tak buat kerja, dengan ramai kita pun takut jadi macam peperangan Hunain. Perang Hunain 12,000 perang Hunain. Umat Islam 12,000 pada ketika itu. Lepas pada kota Mekah, Nabi pergi serang pergi Fathu Mekah bawa 10,000. Lepas pada tu pula orang Mekah itu beriman pada ketika itu 2,000, jadi 12,000. Nak pergi serang Hunain sikit lah. Kalau pada peringkat mulanya, bila diberi penerangan, bila diberi peringatan dan sekiranya kemudian barulah mereka bangkit semula. Ni tuan-tuan. Ya? Kita takut dalam keadaan kita gairah pada hari ini. Ya, kita gairah lah. Kita kata apa? Tak apa, China 70%, 80%. Ya, India tak ada pun 30%.
Orang Melayu 45 ke 50, menang lah. Dia buat apa ni lah, menang lah. Ni perangkaan yang kita tak sebut tuan. Ya. Tapi apa yang kita buat? Ni persoalan kita lah. Ya. Jalan tengoklah tuan-tuan. Tuan-tuan berjawab jalan tengok. Ya, berapa dah PU yang dah dibuka. Ya. Unit peti undi yang dibuka ni, kita di Parit Muntah ni ada berapa? Ada 17. Ya, paling ada di bawah kita di apa ni di Selangor ada 17. Tahu tak ni? Yang tu tak tahu. Ya, tak lagi duduk sini duduk di kawasan pun tak tahu aku you mana. Duduk di Cawangan, aku ni you mana. Tuan-tuan. Ya, tak lagi paling teruk lagi siapa ketua Cawangan tempat kita. Maknanya kita ahli kuliah lah. Orang kuliah kita kuliah, orang takbir kita takbir. Tapi buat kerja tak. Ni tuan-tuan. Ya, maknanya kita kena bekerja untuk Islam. Ya, yakinlah bahawa perjuangan untuk ni dalam PAS ni adalah perjuangan Islam. Dia untuk Islam, ya, bukan untuk siapa-siapa. Nah, kalau kau menangkan tetap memberi maruah kepada umat Islam. Siapa kau jadi calon kita, dia adalah membawa mesej Islam. Ya, jangan kita petikan. Ya, itu semua calon apa-apa semua tak. Ya, yang penting mereka itu nak bawa mesej Islam. Sama ada nak pergi ke DUN ataupun nak pergi ke Parlimen. Ya? Nak bawa, kita nak tonjolkan mereka, nak tolak mereka naik supaya membawa suara-suara kita. Mana di bulan Ramadan ialah bulan yang nak beri kekuatan kepada kita. Tengok kepada bagaimana sirah baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka berjuang, ya, bermati-matian, ya, untuk menjaga agama Allah Taala. Ya? Kita tengok zaman perang Badar tu, di perang Badar ni kuda 2 ekor. Kuda perang yang betul-betul kata kuda perang ni 2 ekor. Kuda-kuda lain tak ada, kuda-kuda padi kan. Yang ada lain tu, ada lah. Yang kuda-kuda lain, unta-unta pun tak banyak. Tapi mereka dapat dengan semangat yang kental yang ada pada diri mereka, keimanan yang kuat, yang mereka dapat mengalahkan musuh. Ya, dapat membunuh musuh dan juga menawan musuh yang ramai. Ya, kita pun macam itulah, berharapkan kita ni tuan-tuan, bila kata lepas semangat, lepas Ramadan ini kita pun macam tu. Ya, dalam Ramadan ni kita kuat beribadat kepada Allah Taala sebagai untuk menanam keyakinan kita. Ya, pahatkan keimanan dalam diri kita sungguh-sungguh pada bulan Ramadan ni. Selepas Ramadan kita terjun di medan kita. Biar kita betul-betul terjun di medan kita. Ya, tuan-tuan, mana hari ni zaman kita hari ni masih lagi kita menggunakan teknik pilihan raya. Maka kena belajar ilmu pilihan raya. Kena belajar ilmu pilihan raya. Kalau satu hari nanti orang kata kena perang, kena belajar teknik perang. Dia tak boleh dah. Hari ni tak boleh kita kata aku tak tahu. Ya, aku tak tahu depa duk buat apa tu depa tu. Ya, takut-takut kita dan tuan ramai-ramai ni, ya, jatuh kuasa cawangan pun tak jadi. Ya, sekurang-kurang yang tu. Kurang-kurangnya jadi jawatan kuasa cawangan. Nak harap tak siapa? Ya, kita nak harap siapa? Kita lah tuan. Ya, maknanya tuan-tuan duk kampung cawangan mana? Aku salah seorang ahli jawatan kuasa cawangan. Buat kerja lah. Kena buat kerja di cawangan kita. Apa yang diperlukan oleh cawangan? Memang tuan-tuan kita mengharapkan banyak, ya, kerja-kerja yang perlu diselesaikan di cawangan. Kita sekarang ni menghadapi masalah tu, ya. Cawangan tak bergerak, ya. Turun tak larat nak turun. Ya. Kawasan ni turun. Sekejap lagi hantar benda ni tak jalan. Hantar benda ni tak jalan. Ya, hanya berapa saja cawangan yang kita ada ni Parit Muntah tuan-tuan, dekat dengan hampir 50 cawangan. Berapa yang betul-betul aktif? Tuan-tuan tahu dah tak? Cawangan tuan-tuan masing-masing macam mana tuan-tuan buat kita? Ya, kita ada laut Allahu Akbar, nak besarkan Allah Taala. Ya, kita duk laun kata aku nak supaya nak dapat satu ketika nanti nak tengok agama Allah Taala dapat didaulatkan. Kalimah Allah ulia nak letak di pada tempat dia. Kita tak lawan tu. Tapi kena tanya apa sumbangan kita kepada Islam. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah. Allah Taala sebut, ya wahai beriman, jadilah kamu
pembela kepada agama Allah. Ya, jadilah kita, ya, jualkanlah diri kita untuk jadi salah seorang daripada orang yang akan membela agama Allah Taala. Ya. Nah, jangan kata tunggu bahasa pilihan raya, tak apa, tak kaya kok mana pun memang pas. Belah perut pun hijau. Tuan-tuan, orang baru kita dah. Ya, apa sumbangan kita lagi? Tu kepada orang lain. Ya, kita kena buat kerja. Ya, sebab yang nak buat kerja untuk Islam ni tak amal, yang betul-betul. Ya, yang betul-betul nak buat kerja untuk Islam tak amal. Nah, tak apa nak buat kerja untuk Islam. Ya, sebab kita tidak ada apa-apa janji daripada dunia. Ya, habuan dunia tidak ada. Yang kalau ada tu adalah kita bagi apa? Balasan segera yang Tuhan nak bagi. Ya, kita semua mengharapkan balasan akhirat. Wa fid dunya raghibin yang tersebut tadi ni. Ya, wa fid dunya raghibin maknanya aku harap kepada balasan wa fil akhirati raghibin. Aku mengharapkan kepada balasan akhirat. Dunia ni zuhud. Dunia ni zuhud. Maknanya boleh tinggal bila saja, bila masa saja kalau urusan dunia kita. Nah, kadang-kadang tuan-tuan orang panggil mesyuarat pun tak boleh. Tu saya terang. Yang panggil mesyuarat anda tak boleh malam ni. Ada sekian-sekian. Ya, panggil mesyuarat pun tak boleh. Kalau tak mesyuarat nak buat kerja macam mana? Ada pula orang ni kata, Ustaz mesyuarat. Ya, lah tak mesyuarat tentama tak menjadi. Maknanya kena ubah kita ni. Maknanya kena, ya, kalau katakan tanyalah mesyuarat apa? Mesyuarat untuk Islam kalau untuk Islam sudah jadikanlah. Kalau mesyuarat untuk nak makan tu kemudian. Kita kadang-kadang tuan mesyuarat nak makan tu lama Mesyuarat pasal nak makan tu lama, tapi mesyuarat kalau nak mesyuarat pasal Islam nak gerakkan kerja-kerja Islam tu, yang tu tak ada siapa nak pergi. Ya, kalau mesyuarat kenduri ramai orang pergi. Mesyuarat kenduri. Tapi kalau mesyuarat ni kita nak tubuh UBU ke, nak lantik jawatan kuasa cawangan, nak lantik jawatan kuasa UBU. Ya, kalau bubuh yang tu dalam agendanya pakat tak pergi. Pasal apa? Saat lagi depa lantik aku. Tuan-tuan, nak lari kepada perjuangan. Nak pergi mana? Nak pergi mana? Ya. Inilah bila kita sebut balik, ya, dalam apa yang Nabi buat dalam bulan Ramadan, kita tengok ini dah boleh simpul dah ni. Kita dah boleh simpul dah. Dah 20 hari dah kita lalui peristiwa bulan Ramadan, ya, ada kita boleh buat kesimpulan, ya, bagaimana pergerakan Nabi SAW dan para sahabat, dan bagaimana pula kita pada hari ini yang sedang berada di bulan Ramadan, ya, dengan penuh nikmat. Nikmat banyak. Ya, nikmat cukup banyak. Lah ni. Makan. Ikut terlintas ikut terlintas nak makan apa. Ada saja. Duit pun macam tu juga. Senang duit RM1. Ya, orang kerja tuan-tuan, kerja kerajaan esok masuk bonus. Esok. Separuh bulan. RM4,000, RM2,000. Orang gaji RM4,000, RM2,000. Ya. Mana lagi bini? Kalau gaji RM4,000, RM4,000. Minggu depan 13 bulan gaji pula. Gaji bulan 8 pula. Oh, depa. Aku dah tu. Salah seorang lah. Ya, tuan-tuan, ya. Maknanya nak cerita kata, ya, Allah Ta'ala bagi kepada kita tu bermacam-macam cara. Tu harus mah Najib tak bagi lagi tu. Kalau puan tu bagi lah ni, mesti bagi duit ni. Ya, mesti bagi duit. Maknanya dia pun sebut lah bahawasanya jadilah pemberi. Semua orang tu kalau boleh pemberi, jadi pemberi. Ya, orang yang suka memberi. Pasal dia ambil lama dah. Pasal dia ambil banyak dah, suka memberi lah pula lah ni. Tuan-tuan, dia jadi macam tu. Baik, kita pun balik pada dia ikut dia lah macam mana. Yang kita ni tuan-tuan, kalau dapat lebih daripada keperluan yang kita ada, maka tadilah, berilah sumbangan kepada mana-mana pihak yang memerlukan. Ya, sumbangan kepada orang-orang yang memerlukan, sumbangan kepada gerakan-gerakan ataupun kerja-kerja untuk agama Allah Ta'ala. Dia lah ni tuan-tuan, dia tak macam hari tu dah. Kalau dulu tak apa dah. Ya,
Semua lah. Semua tu tak apa, tak ada duit banyak mana pun boleh. Sekarang tak boleh dah. Sekarang semua kena duit. Minyak. Ya, dia minyak kereta saja tak boleh jalan. Dulu tak apa, pakai unta tak pakai minyak pun tak apa. Dia boleh naik gitu ya. Sambil-sambil jalan dia makan rumput kat tengah jalan lah. Unta kuda nak jalan, lari tak pakai kereta. Bila kereta dia pakai minyak. Bila minyak tu macam tu lah. Kita pun tengok tuan-tuan, tahun ni kita pun di kawasan pun kita memperuntukkan target kita lebih kurang 90,000 untuk nak bagi sumbangan kepada fakir miskin, anak yatim, apa lagi, guru Quran, macam-macam lah. InsyaAllah lah, hampir-hampir tercecah lah. Tapi belum cukup. Nak sebut belum cukup. Faham lah tu lah. Faham lah tu. InsyaAllah kalau kata Dr. Mujahid mari ke malam esok ke apa ni, tuan-tuan bersedia lah. Bersedia untuk kita bagikan sedikit sumbangan saham akhirat kita. Sebagai saham akhirat kita. Ni kita nak bagi pun nak bagi dah. Orang pas ni tuan-tuan memang macam tu lah. Mari dengar ceramah. Kalau dengar ceramah, dengar kuliah, jangan lupa beg duit. Lupa beg duit balik semula. Dia macam tu lah. Lupa beg duit balik semula. Kita mai dengar ceramah pas ke ataupun mai kuliah agama, mai kuliah tempat macam ni tuan-tuan, macam tu. Jangan lupa beg duit tu. Kalau rasa sayang hak 50 tukar siap-siap. Tukar siap-siap. Lagi bagi 50 aku ada 50 tu je. Tukar siap-siap. Jadikan 10 kau jadikan 5 tak apa. Walaupun RM5, RM3 tapi tak mana. Apabila apa tu tapuai lalu kat ni tu, jangan senyum saja. Senyum. Pasal apa senyum Syekh? Senyum pun sedekah juga. Senyum pun sedekah. Tak apalah apa sedekah ke. Senyum kat orang baru sedekah. Senyum kat tapuai tak dapat pahala. Tapuai tu dia nak nganyur lah. Dia nak nganyur lah. Dia pun buka lubang cukup luas lah. Bubuh itu. Tuan-tuan lah. Kemampuan ikut kemampuan kita lah. Ikut kemampuan kita, mudah-mudahan tuan-tuan itu sebagai sumbangan kita untuk Islam. Tak payah tanya lah. Kita bagi tak payah tanya lah. Tak perlu kepada juru audit lah. Kita dah bagi lah. Macam kita bagi zakat lah tuan-tuan lah. Macam kita bagi zakat ni, sedekah zakat ni sama lebih kurang ya. Bila kita bagi jangan nak tanya, mereka nak pergi ke mana, bawa pergi ke mana. Tak perlu tanya dah. Bila kita bagi, dah sudah. Lepas tu pula tuan-tuan sebut tadi dah lanjut dah sebut bab apa ni, sumbangan dan sebagainya. Juga saya dah sebut bab zakat. Zakat fitrah ni tuan-tuan, bayar dah lagi ni. Dah lagi tak? Syekh kita ada belakang. Bagi kat Fakhrul Razi, Salah Fakhrul Razi. Semua orang kita. Jangan ragu dah. Jangan nak tanya lah pasal apa. Tak payah tanya. Kena bagi kepada parti kita. Semua ahli keluarga kita bagi kepada dia. Ataupun ada amil-amil ataupun kawan-kawan kita yang duduk kutip di kawasan, di cawangan-cawangan pun bagi. Kita ada formula dia. Saya telah membagi penjelasan kepada amil-amil kita bagaimana nak bagi tu. Kita ada formula kita, cara bagi macam mana, sama. Bahkan insya-Allah kita lebih telus lah cara pembahagian. InsyaAllah pulangan tu akan balik segera kepada orang-orang asnaf yang kita dah kenal pasti. Lepas tu cawangan nak buat kerja. Orang di cawangan nak buat kerja. Sebut cawangan saja lah. Orang cawangan nak buat kerja kena pasti siapa yang betul-betul layak untuk menerima sumbangan, sumbangan apa ni, zakat fitrah kita ni, kena pasti. Lepas tu kena ajak orang-orang di cawangan kita supaya bayar kepada kita. Ada apa kutip-kutip lah tak? Kita pun kena kutip juga. Sebab ini memang diputuskan dalam mujtama', ulama' dunia sekalipun membenarkan parti-parti Islam, pergerakan Islam untuk dibolehkan untuk kita ni mengambil zakat. Ini bukan fatwa
Saya dok buat sendiri lah tuan-tuan. Yang mana dia ni adalah hasil daripada perbincangan ulama-ulama dunia. Sehingga Yusuf Qaradawi sendiri pun dalam buku dia membenarkan kita ni, membenarkan kita supaya keluar membayar zakat kepada parti-parti Islam ataupun pergerakan Islam. Jadi kita bayar kepada kita, insya-Allah kita sebahagiannya fisabilillah. Macam dia hanya 1/4 saja fisabilillah, 1/8 saja fisabilillah, yang sebahagiannya adalah untuk yang lain, asnaf lain, sebagai aktiviti kita. Sebagai aktiviti kita. Mana kita salur balik kepada fakir miskin ke apa semua golongan-golongan tadi, dalam di atas nama aktiviti kita. Apa guna tuan-tuan? Kita bagi zakat kepada mereka, kemudian dia nak bagi sumbangan tu, bagi siapa yang akan bagi? Ketua UMNO bahagian. Ketua UMNO bahagian mai bagi duit zakat. Padahal kita duk bayar. Dia nak naik, dia duk naiknya siapa dia? Oh, bagus sungguh ada UMNO. Kalau ada UMNO tak dapat kita. Ni tuan-tuan. Seolah-olah kita bagi peluru kat mereka. Jangan tuan-tuan. Bagi kepada orang kita. Di cawangan-cawangan kita dah ada, carilah. Carilah ketua-ketua cawangan tu. Jangan duk lena lagi lah. Boleh tak? Boleh dah buat demikian mulai sekarang kita dah boleh buat dah. Supaya kita dapat pungutan yang banyak insya-Allah pada tahun ini. Sehingga kita boleh agihkan kepada ahli-ahli kita. Dan bukan ahli kita sajalah. Kita kalau kata di cawangan ni tuan-tuan, kalau miskin jangan duk kira, kalau kata susah jangan duk kira. UMNO pun kita kena bantu. Dia tak kira lah. Dia tak kira. Tapi utamanya orang PAS lah dulu. Kalau ada orang UMNO tu nombor berapa? Dia ada nombor dia lah. Nombor 1, 2, 3 tu orang kita. Lepas pada tu dah ada tambahan orang mereka. Orang PAS, orang tapak gak. Lepas tu orang UMNO. Kena bantu juga mereka kalau kata dalam keadaan susah. Sebab insya-Allah satu ketika nanti mereka juga akan bersama-sama dengan kita. Doalah dengan Allah Ta'ala lah. Orang-orang yang macam tu pun satu ketika dia akan bersama dengan kita. Terah cara Abu Sufyan pun boleh masuk. Terah cara Hindun pun boleh masuk Islam. Anak Abu Jahal pun masuk Islam. Walaupun perang dengan orang Islam beberapa kali, walaupun pernah membunuh tentera-tentera Islam beberapa orang, tapi akhirnya mereka juga bersama Islam. Tuan-tuan, jangan lupa kepada mereka bila kita buat program dan sebagainya. Baik. Yang akhirnya yang saya sebut pada malam ni tuan-tuan, maknanya Nabi SAW bila malam akhir ni, malam-malam akhir Ramadan, dia akan mencarilah malam Lailatul Qadar. Usaha supaya kita dapat malam Lailatul Qadar. InsyaAllah kita tanam azam, kita rasa-rasa bahawasanya Lailatul Qadar belum lagi. Belum lagi. Kalau belum lagi mungkin malam ni atau malam esok ataupun sampailah malam yang terakhir. InsyaAllah dia pasti datang. Tetapi sesiapa yang alfa kepada dia, dia akan tinggalkan begitu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bila kata sampai dah masa fajar, habis dah. Habis dah masa fajar, tiba-tiba fajar orang kata malam tu pada bau habis. Subuh dah habis. Sebelum subuh menyingsing, marilah kita sama-sama mencari Lailatul Qadar yang bermula pada malam ini dan untuk malam-malam seterusnya, dengan memperbanyakkan takarrub kita ila Allah Ta'ala, yang dekatkan diri kita dengan Allah dengan cara kita sembahyang sunat, dengan cara kita berzikir, dengan kita menatap Al-Quran, dan juga kita buat kerja-kerja amal yang lain dengan tujuan untuk nak dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Jadi setakat itulah saya ingat pada malam ini apa yang saya nak sampaikan di malam-malam akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang balik kepada Allah Ta'ala selepas daripada Ramadan ini dalam keadaan la'allakum tattaqun. Kita mari dengan dalam keadaan ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Kita mula itu dengan dalam keadaan jiwa cukup tenang, cukup seronok bila nak terima Ramadan. Kita masuk dalam Ramadan, kita harap supaya sifat yang Allah Ta'ala tentak kepada kita itu, akulah orangnya. Allah Ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.
Wassalam.